Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi akan menyentuh isu yang berkaitan dengan bencana banjir, dan hari ini kita akan memberi fokus kepada salah satu kawasan yang dikatakan antara kawasan di Selangor yang menerima akibat yang begitu teruk sekali ekoran daripada bencana banjir yang melanda negara pada 18 hari bulan Disember yang lalu. Dan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah bangkit semula Seri Muda. Bila kita sebut tentang Seri Muda, kita membuat reference kepada Taman Seri Muda, iaitu kawasan yang menerima kesan banjir yang begitu teruk sekali, dan Taman Seri Muda ini terletak di seksyen 25 Shah Alam. Betul, Mal, ya? Ya, betul. Dan ini juga sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Jadi izinkan saya seperti biasa memperkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya. Baiklah, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada tetamu yang paling dekat dengan saya di sebelah kiri saya ini, iaitu yang berbahagia Encik Walter Lee Wee Seong yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CSM. Jadi Walter, apa khabar? Khabar baik. Sehat, ya? Sehat, salam sejahtera. Ya, jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke program Ruang Bicara ini. Dan kita juga ingin memperkenalkan sebenarnya tetamu yang tak perlu diperkenalkan lagi. Jadi kerana itu tugas saya, jadi saya perkenalkan jugalah tetamu kita, iaitu yang berbahagia Encik Kamal Afandi Hashim, yang merupakan seorang aktivis sosial yang sudah tidak asing lagi sebenarnya. Jadi Kamal, apa khabar? Saya Alhamdulillah sihat dan masih bertenaga bersemangat. Alhamdulillah. Tadi make up sakan, tapi sayang sekali kita kena pakai face mask, ya? Itulah. Tadi dah buat macam-macam ni. Okey, macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan juga mungkin dekat dengan hati mereka yang menjadi mangsa, terutama yang tinggal di Taman Seri Muda. Dan kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluanglah kepada anda semua, sesiapa saja yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat untuk memanggil kami. Kami menyediakan dua talian sebenarnya kepada anda di 0326979768 dan juga 0326979767. Baiklah, barangkali menariklah kalau kita mulakan dulu, Amal, bersama dengan Tuan Walter kita lah. Dia pertama kali bersama kita di ruang bicara ini. Kita nak flashback sebenarnya Walter, peristiwa yang berlaku pada 18 hari bulan Disember, sesuatu yang tidak dijangkakan tetapi telah memberikan satu kesan yang cukup serius sebenarnya kepada penduduk-penduduk di Taman Seri Muda. Dan kalau kita bercakap tentang keseluruhan negeri Selangor sendiri, kita tahu Hulu Langat juga menerima satu kedudukan yang cukup terkesan sebenarnya bila kita cakap bencana banjir. Ya, betul. Dan di Selangor saja setakat ini 24 orang menjadi korban kepada bencana banjir yang melanda negara. Jadi flashback pandangan anda semula pada 18 hari bulan Disember itu, apa yang berlaku sebenarnya? Okey, pada 18 hari bulan Disember, sebelah petang kita sudah nampak itu air daripada longkang, okey, sudah naik sebab sepanjang hari pun berhujan. So tak sangka pada waktu petang 7.30, okey, air semakin tinggi. Jadi kan apabila saya punya anak buah saya tengah bekerja, dia call saya punya masa, okey, air sudah naik. So saya minta dia keluar daripada itu kawasan, tetapi dia sudah bagi tahu tak sempat mau keluar. So jadikan dia tertinggal di dalam. So itu air daripada longkang tiba-tiba naik dengan cepat. Jadi kan kami punya orang pun tak mampu boleh keluar daripada itu kawasan. Tapi masa itu how serius? Berapa lama dia ambil masa untuk air itu begitu naik begitu tinggi sekali, Walter? Dia ambil 2 jam dalam hingga 3 jam. Boleh sampai ke level kawasan itu bubung. Dan so, kawasan yang rendah tu memang... Ya, betul. Paling rendah ialah bahagian kawasan perumahan. So jadikan paling kritikal punya tempat dekat sana. Jadikan yang boleh sampai ke bahagian bubung, lebih kurang 10 kaki tinggi. Jadikan tu kereta langsung tak nampak.
Macam Kamal sendiri, Mal. Macam mana Kamal boleh terlibat sama dalam membantu masa-masa banjir ni? Apa yang menggerakkan naluri anda sebenarnya? Saya kan kepoci, ya. Jadi bila hari Jumaat tu dah mula hujan apa semua, kurang reda. Hari Sabtu hujan. Jadi tengah malam hari Sabtu ni, lebih kurang pukul 11.50 lebih ni. Jadi kalau hujan tak berhenti, saya kata ni air naik ni, confirm dah ni kan. Jadi pada masa tu saya gerakkan tim-tim rakan-rakan untuk bantulah. Sebelum tu alert kita dah bagi tahu dah, ni air naik. Sebab ada kenalan yang bagi tahu pukul 7 tu, seperti Walter kata tadi, pukul 7 tu air naik, tapi jernih je. Ya. Para betis je. Tiba-tiba dalam 2-3 jam lepas tu dah naik tinggi dah, sehingga dia orang tak boleh nak keluar. Air pun dah mula keruh. Jadi apabila hari pertama kejadian tu, saya di sana tengah malam. Besoknya tu terlibat sama dengan beberapa pihak yang lain lah, macam pihak polis ya, yang Seri Muda ni dengan Nabi Shah Alam tu dia ada, MBSA pun ada, Bomber pun ada, Angkatan Tentera Malaysia pun ada ya. Jadi kita koordinate lah sama-sama. Kebetulan saya ada sikit pengalaman disaster management tu. Itulah, mula tengok orang kecoh. Dia ni nak tarik sampan, dia ni nak tarik sampan, dia nak selamatkan keluarga, dia nak selamatkan keluarga. Jadi itu yang nampak kekecohan tu kan. Tapi alhamdulillah lah, cuma di sebelah malam saudara, dia tempat tak ada elektrik. Anda seolah berada terapung di tengah-tengah lautan yang tak nampak daratan lah. Even pada hari keempat bila air dah surut, saya pun terkejut bila tengok satu lori tanah yang besar ada rupanya dekat tempat yang saya lalu tu. Begitu dalamnya lah. Ini yang berlaku. Ini yang visual yang sedang kita lihat sekarang ini. Tapi in terms of yalah, ada juga Walter ya, orang buat komplain lah, mereka rasa tidak puas hati apabila bencana banjir ini berlaku. Ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa in terms of reaksi daripada pihak yang sepatutnya membantu masa-masa ini agak perlahan dan sebagainya. Was it true ataupun itu hanya mainan daripada media sosial saja? So dari segi saya nampak itu lah di sosial media saja. Banyak anggota pun semua masuk tolong. Sukarelawan daripada anggota kerajaan pun bersama-sama cuba seraya upaya apa macam untuk pergi membantu itu rakyat-rakyat dekat Seri Muda yang tengah terapung atas air itu. Sebab masa tu memang kritikal, tak ada elektrik. So carikan itu air semakin tinggi, ada yang sampai ke bubung. Sebab itu ada yang degil punya penduduk ataupun itu penduduk orang tua, dia tak mau keluar daripada rumah. Jadikan itu carikan salah satu huru hara. Saya kalau boleh saya tambah dia orang tengok Seri Muda, dia ingat kecil. Dia besar tau. Ada 4-5 kawasan laluan untuk keluar masuk. Jadi bila air naik, ada tempat tertentu saya menjadi landing zone untuk MBSA dekat sini, polis kat sana, bomber kat sana. Jadi siapa yang berada di hujung ni, dia tak nampak orang hujung sana. Memang tak nampak. Kita memang tak ada nampak lah ya. Kalau yang ada hujung sana, dia nampak satu bot depan dia kata satu lah. Dia tak nampak yang sebelah sini. Jadi itu yang kekecohan tu. Ada juga fake news kata ada seorang bayi mati lah, meninggal apa semua, sehingga kenyataan yang dibuat sehingga 25 hari bulan Disember baru ni oleh yang dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara, tidak ada pun kematian bayi yang berlaku di kawasan tersebut. Jadi inilah barangkali yang mengelirukan ramai orang. Dan menahirkan baby ada. Baby ada. Saya pun atas sampan selamatkan satu perempuan yang syarat mengandung. Ya betul. Tapi setuju tak Kamal, kerana ini pun isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali. Dikatakan bahawa koordinasi dalam usaha untuk membantu dan menyelamat ketika berlakunya operasi bencana banjir ini dikatakan agak perlahan dan kelam kabut. Masyarakat menilai lagi, orang ramai menilai daripada omnipresence. Kalau nampak, dia lah adalah. Kalau tak nampak, tak ada lah. Tetapi hakikatnya pada 12.54 malam Sabtu masuk Ahad tu dah ada dah. Ini kita lihat visual. Macam ini. Saya nak cerita, bomber ni nama dia Dino. Dino ni 8 jam membongkok. Kenapa? Sebab dia terlatih. Jadi ada kayu kat tangan dia untuk cocok tengok keliling tu macam mana, ada kereta ke tidak. Dia elak.
Tapi ramai orang lain yang Kedah tu, itu kita tengok bumbung kereta rata tu. Kalau bomba dia terlatih, memang dia buat perlahan. Waktu ni pukul 2 pagi, ini nak pergi ambil satu keluarga, ada anak dia autism. Selepas tu hantar ke Pengkalan. Ni turun daripada tingkat 1 ni. Kat turun ya. Mereka pegang OCS ni, Inspektor Firdaus balai tu pun ada. Selepas itu pergi lagi satu tempat. Kita selamatkan orang juga yang sadap mengandung. Ada ketikanya getir juga, share. Sebab kita tengah jalan ni tiba-tiba sangkut. Rupa tempat tu ada pagar. Jadi bot dah boleh macam ni ya. Dalam pada tu juga saya minta maaf lah. Ada juga orang yang mengambil kesempatan. Dia kata dia ada OKU kat sini. Bila pergi sihat, share. Sihat walafiat ya. Ada pula yang datang ni, ada keluarga saya kat sana. Saya marah, ada seorang budak lah. Dia nak buat konten kat dia. Saya perasan dia dah naik. Saya cakap, nak pergi mana? Dia kata dia nak pergi selamatkan kawan dia. Saya kata kalau you keluar, you tak bawa kawan you, saya sendiri akan buat report. You post ni, upload, saya sendiri akan kecam. Sampai ke sudah dia tak upload lah kan. Jadi ada juga yang datang tu sedih, tunjuk muka sedih kan. Konten ini dah habis je, gembira balik. Jadi berbagai-bagai kita nampak tu. Tetapi satu perkara yang bagus kita lihat, sama ada penyelamat, sukarelawan ya, ataupun yang lain ini, dia bertindak tanpa arahan tetapi sinkronis. Ya, betul. Saya sampai, saya buka satu triage, okay, forward operating base. Saya tengok ni ada sana, ni ada sana, saya kumpulkan satu tempat. Kata medik dekat sini. Okey, ambil meja dekat kedai Mamak Raju ni, ambil letak sini. Jadi dia susun. Kemudian ATM pun ada. Okey, dia buat yang ni, perimeter. Dia ni buat ni, dia ni sukarelawan si peduli. Geng-geng daripada 4WD charity. Jadi okey, dia dah tahu apa dia nak buat. Tersusun daripada sedikit tu. Bila orang cakap pasal NADMA, mereka barangkali keliru pasal kita kata Disaster Management Agency. Mereka adalah bertindak sebagai sekretariat. Sekretariat. Bukan NADMA tu nak turun kayuh tu, tidak ya. Jadi ini kita kena faham. Bagi yang tak faham, memang dia bahan NADMA cukup-cukup. Tapi kalau kita faham peringkat federal dia macam mana, peringkat negeri macam mana, peringkat daerah macam mana, maka kita akan kata bagus kan. Begitu juga Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS yang dibuka pantas tidakkan tu. Kalau kita kata responder ni lambat, macam mana PPS boleh set pada malam tu juga? Kan? Jadi saya berada di ground. Barangkali nak kata saya bias, saya tak kisah. Tetapi itulah hakikatnya. Kebanyakan orang tidak berada di lokasi, tetapi membuat spekulasi. Bila you sebut tentang spekulasi, sebelum saya dapatkan pandangan Walter lah, another issue yang dimainkan atau dibangkitkan ialah seolah-olah kerajaan negeri Selangor sendiri dikatakan gagal sebenarnya ataupun lemah dalam usaha untuk membantu operasi bencana banjir. Bila dalam satu-satu tindakan kecemasan, setiap orang ada peranannya. Okay? Yang ini bahagian pentadbiran, yang ini pengurusan, yang ini operasi. Okay? Jadi bagi saya lah, ada tindakan yang dibuat di belakang tabir yang kita tak nampak. Tapi orang nak Syakawi turun pergi selamatkan. Padahal Syar dikendaki membuat pertimbangan ataupun keputusan. Ini kita kena hantar 10, ini kita kena hantar 15. Jadi bagaimana kita judge tu yang menjadi arbitration. Pun begitu, mana ada, takkanlah SUK tu nak turun pakai logo SUK. Kan? Dan satu lagi kita kena ingat, kadang-kadang petugas itu dia tinggal di kawasan tu juga, dia pun terperangkap. Dia macam mana kita nak nampak dia kan? Cuma saya setuju bab kadang-kadang kaki wayang banyak ramai lah. Hari keempat baru sampai. Lepas tu cakap, saya tak nampak ni, saya tak nampak. Jangan kata dia tak nampak penyelamat. Penyelamat pun tak nampak dia kan? Jadi ini keadaannya. Semua kita sedih kerana ramai yang boleh lagi dibantu makanya usaha-usaha menghilang atau menjejaskan reputasi tadi, seolah majlis Bandaraya Shah Alam tak buat kerja. Saya tidak bercakap bagi pihak mereka, tetapi kerana saya nampak dia ada kat situ. Hari kedua, salah seorang petugas dia masih baju yang sama. Kita ni kaki tangan dah kecut dah kan? Tapi dia masih pakai yang sama. So kata rehatlah dulu apa semua. Dan di dalam bot penyelamat yang saya naiki, ada seorang lagi dia pergi selamatkan Syar. Sama-sama dah habis, semua dah habis dah ni. Lebih kurang 18 jam ni.
Dia kata, boleh tak saya balik tuan? Dia kata dengan saya kata, kenapa? Anak saya baru umur 15 hari, tak tahu dia dah makan ke belum. Dia pentingkan lagi orang ni, dan terakhir dah dia tak ada tenaga lagi, baru dia cakap pasal keluarga dia. Begitu semangat yang ada dalam sana. Okey, kalau begitu semangat. Barangkali Encik Walter, saya tahu anda seorang businessman dan anda mewakili kumpulan CSM, dan CSM ini terkenal dengan hardware, penjualan ataupun bisnes hardware. Ada CSM Hardware City, 3 tingkat saya tengok bangunan tu. Sejauh mana terkesannya bangunan dan juga kedai yang dimiliki oleh CSM Hardware City itu bila banjir ini berlaku? Okey, bagi saya kami punya bisnes, kita punya bangunan hanya terkena dengan sedikit lebih kurang 3 kaki tinggi saja. Dengan kami punya barang-barang ada yang dekat lantai, dekat racking bawah rosak. So jadikan kita perlukan masa yang tersingkat untuk kemaskan, bersihkan tu lantai, supaya kami punya barang boleh provide bagi itu bangsa-bangsa banjir. Sebab apabila hari kedua, maya anggota-anggota daripada Bandaraya, MBSA, MPPJ, dia pun call saya, okey, saya mau itu barang untuk membantukan itu layak-layak banjir. That's why tadi daripada Sir cakap, okey, ataupun Cik Kamal cakap, saya boleh rasa government ada pertolongan. Dia pun ada fikir-fikir apa macam mau dapat itu barang untuk bantukan dengan itu penduduk-penduduk yang kena banjir. Okey, satu persoalan yang penting juga Walter, ya, bila kita bercakap tentang attitude, selalunya lah as a businessman, dia fikirkan untung dan rugi saja sebenarnya dari segi keuangan. Tetapi dalam hati kecil Walter, bila berlakunya bencana banjir seperti ini, bila Walter melihat penderitaan mereka yang begitu terkesan dengan bencana banjir ini, apa anda rasakan dalam hati kecil anda? Bagi saya, dalam ni 20 tahun saya lekas Seri Muda, okey, saya daripada satu tangan kosong, apa pun tak ada. Okey, ialah Seri Muda yang bagi saya sampai sekarang ada macam besar punya bisnes. That's why saya pun rasa suka hati, maya susah hati. Jadi kan apabila saya, ini pun pertama kali dalam saya punya bisnes, okey, saya terjumpa ini kali punya bencana. Bagi saya tak pentingkan saya punya bisnes. Saya pentingkan itu penduduk-penduduk dekat Seri Muda. Sebab tanpa dia, tanpa CSM, saya boleh cakapkan. Sebab dia yang menolongkan kami, okey, menjayakan ini CSM Hardware City. That's why bagi saya nombor satu saya fikir, tak kisah saya punya company ada wang tu, ada cash flow, tak ada cash flow. Okey, saya tetap mesti mau bantu. So saya bagi tahu saya punya kewangan. Okey, kita ada berapa cash flow. Okey, dan kami boleh provide berapa banyak kami boleh layak upaya kita pergi tolong dia dari segi wang kah, dari segi barangan kah. Okey, tak kisah layak, tak kisah kita internal, kita punya staff. Sebab majoriti kita punya staff dekat dalam. Okey, saya bagi saya punya kewangan tahu, jangan risau, bisnes kami boleh untung balik kemudian. Tetapi sekarang punya penduduk dengan kami punya anak buah, maya penting untuk pertolongan kami. Kita mesti keluarkan kami tangan, kami punya kebolehan, okey, dari segi barang ke, dari segi kewangan ke, okey, untuk menyokongkan yang balik, okey, membangkitkan Seri Muda balik. Kami baru boleh teruskan jalankan kami bisnes. Masa tu Walter, terfikir tak di fikiran anda lah ketika memberi pertolongan itu, soal bangsa sudah tidak menjadi faktor utama sana, tak kira lah Cina ke Melayu ke, tak kisah bangsa, okey, pun tak kisah kawasan, okey, selayak upaya kami boleh tolong, kami tolong. So kami pun sudah buat satu tim anggota, okey, dengan anggota NGO sekaligus dalam satu tim, okey, pergi membantukan balai polis, okey, surau, okey, masjid atau dengan tu tempat sembahyang India ke China ke, okey, kita sudah sediakan itu tim untuk pergi menolongkan dia, okey, untuk membersihkan dia punya kawasan, dicatkan balik, okey, apa yang kami boleh tolong kita seraya pergi tolong, okey. Saya bagi tahu ke kami punya tim, tak kisah kita bayar berapa wang, okey, jangan tengok sekarang, kami tengok kita punya future, itu yang penting.
Mal, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Walter, barangkali inilah yang disebut sebagai semangat keluarga Malaysia sebenarnya. Dan selalunya lah, as a businessman, selalu yang difikirkan ialah tentang untung dan rugi. Tetapi apa yang harus dilihat oleh kerajaan daripada pengorbanan yang dilakukan oleh ahli-ahli perniagaan seperti Walter sendiri, orang lain pun ada juga melakukan perkara yang sama. Aspek apa yang perlu dilihat oleh kerajaan sebenarnya untuk membantu pula golongan ini? Apa yang mereka lakukan, contohnya CSM, kumpulan CSM, itulah mengembalikan, membangkitkan semula kegiatan sosial dan ekonomi satu-satu tempat, dan ini boleh membantu komuniti di situ. Bagi saya, macam dia kata tadi, surau, ya, perkara pertama yang saya tahu sebab saya pun dengar, ya, dia kata ada surau terjejas tak? Ada tempat lain rumah ibadat terjejas ke? Tempat shelter, animal shelter terjejas ke? Ini dia. Okay? Jadi ini kalau kita tengok interpretasi bagi CSR, contoh kita biasa dengar ni, ya, tanggungjawab sosial korporat ni, korporat sosial, ada peruntukan di mana 10% daripada pendapatan agregat satu-satu syarikat itu ini akan boleh mendapat pengecualian cukai, pendapatan agregat. Kemudian satu lagi bahagian ialah sumbangan tunai derma yang dipanggil daripada syarikat kepada organisasi yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Income Tax, ya, Lembaga Hasil Dalam Negeri, di bawah subsection 44/6 adalah organisasi NGOs, ya. Tetapi ada satu bahagian situ yang saya fikir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet Menteri Keuangan perlu menimbangkan. Sementara syarikat-syarikat yang membantu, kan, pelepasan cukai ini kalau dapat diberi, dia akan dapat membina mempercepatkan proses penyembuhan dan pemulihan itu. Contoh, saya Pak Mat Tempe lah, contoh, saya ada kedai jual pasir. Saya nak bantu orang dengan simen saya, tapi saya tak akan dapat pengecualian cukai sebab barang-barang tidak dapat pengecualian cukai. Jadi sebab itu saya nak sarankan, ya, pertimbangan hendaklah diberi kepada komuniti perniagaan bahawa barangkali special relief cukai terhadap barangan yang mereka keluarkan, bukan saja sumber keuangan, tetapi juga barangan yang dikeluarkan, ya, juga dapat diberi pelepasan cukai. Kalau saya contohlah ni cakap fikiran saya je lah. Ya, kita dah sediakan organisasi A, you boleh dapat pengecualian cukai. 100% derma 1 juta boleh dapat. Tetapi bukankah itu juga bermakna saya pergi ke A, saya kata saya bagi you 1 juta, tapi you kena beli barang balik dengan saya? Bukankah itu cara yang tak bagus? Kerana A akan simpan 10%. Jadi dah kurang dah. Kurang tu untuk orang, untuk rakyat. Jadi kalau misalnya syarikat-syarikat ini, kita bagi satu mekanisme yang saya keluar wang tunai untuk subsidi tadi, macam Walter tadi cakap, inisiatif untuk staff dia berapa, untuk public berapa, untuk ni berapa, barang-barang macam mana, dia keluarkan pasir 100 tan kata, simen 1000 kampit, cat dan sebagainya. Barang-barang ini juga perlu dalam keadaan sekarang ini dipertimbang supaya diberi pengecualian cukai pendapatan syarikat. Baru rancak, baru cepat. Sebab mekanisme kerajaan nak keluarkan 14 hari contohnya, paling cepat pun kata 4 hari contoh, ya. Tetapi mereka, komuniti perniagaan, mereka mempunyai kemampuan keuangan untuk menyumbang. Ketika saya membawa CEO ataupun ketua pegawai eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri ke program Ruang Bicara 2 hari yang lalu, dia mengatakan kepada bisnes yang terlibat dengan bencana banjir ini, mereka diberi penangguhan untuk pembayaran cukai. Tetapi istilah penangguhan dan pengecualian itu lain perkara yang berbeza sebenarnya. Kalau kita cakap penangguhan pembaharuan lesen premis perniagaan, penangguhan pembaharuan lesen memandu, ataupun road tax cukai pintu, ini kita boleh kata penangguhan. Tetapi pengecualian ini supaya mereka semua dapat keluarkan bantuan yang mana kerajaan akan mengambil masa lebih lama, kan? Takkanlah Kementerian Perumahan nak keluarkan simen, kan? Dia kena panggil kontraktor, kena panggil ni. Tetapi mereka boleh keluarkan sebab ada orang, kalau saya tadi Pak Mat Tempe, saya tak ada duit, tapi saya ada barang, saya nak bagi barang tapi saya tak dapat pengecualian cukai. Jadi minta ihsan para pemimpin kita supaya dalam satu semangat keluarga Malaysia di mana semua orang nak membantu, kita bagilah pelepasan
kawasan cukai tentang ini saya khawatir ada syarikat yang berkobar-kobar membantu sehingga apabila dia mengisi borang untuk mendapat pengecualian cukai tak dapat. Dia kata 10% je rupanya. So di manakah bukan keadilan pada mereka, di manakah patut mereka mengadu? Takkan kita nak tunggu dah tengah untuk war tengah dah kan? Okay, Walter, being a businessman, apa pandangan anda tentang apa yang disebut oleh Kamal itu? Memang saya sokongan dengan pandangan Kamal sebab lepas banjir, kita boleh katakan barang-barang hardware, superchat ke, pasir ke, simen ke, memang kepentingan ataupun alat-alat elektrikal, atau tilam rumah, itu memang penting. Sebab ada yang perniagaan, peniaga dia tak mampu keluarkan cash. Dia kemungkinan dia ada barang. Sebab cash flow dia tak cukup. Dia tak mampu support. That's why kalau kerajaan boleh dikecualikan cukai kalau dia sponsor itu barangan. Ini salah satu penduduk-penduduk yang itu banjir boleh dapat bantu lebih cepat. Kita jangan cakap tentang dollar and cent sekarang ini, tapi saya nak tahu sendiri daripada CSM sendiri, daripada Tuan Walter sendiri, apa yang telah Tuan sumbangkan kepada bangsa-bangsa banjir ini tanpa mengenakan sebarang bayaran? Ya, memang saya tak fikirkan untuk kecualikan apa-apa cukai. Tapi lepas hari kedua saya minta saya punya manager untuk berbincang. Kita mau macam mana bantu kita punya rakyat sini muda yang sebelum tu pernah bantukan CSM. So saya bagi tahu, kita fikirkan apa yang kami boleh buat. Kita sudah sediakan penyapu, cuci alat-alat pencucian, high pressure pump, cat, dengan itu barang-barang elektrikal yang perlukan untuk supportkan dia supaya dia boleh tinggal balik itu rumah. Itu yang paling penting. Sebab lepas banjir kita boleh katakan semua benda hancur. Langsung tak dapat tinggalkan orang. Sampai ada yang tak beda untuk buangkan di tiram sebab dia cakap tak ada wang untuk beli. So saya pun bagi tahu saya punya tim, kalau kita boleh bantu dia, kita mesti bantu dia atas apa yang dia perlu. Terutama kami punya barang. Actually hardware punya barang dekat masa banjir ialah benda yang terpenting untuk bantu dia memulihkan balik rumah dia punya rumah yang cantik. Semakin menarik dan juga terkesan sebenarnya perbincangan ini Kamal dan juga Walter. Tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang mungkin juga ingin berkongsi pengalaman anda ketika menghadapi bencana banjir ini, kami alu-alukan juga anda memberikan pandangan dan juga pendapat. Jadi saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar lagi bersama kami, tentunya Bernama TV. Kita Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang bangkit semula Sri Muda, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang istimewa, iaitu Encik Walter Lee Wee Siong, merupakan Ketua Eksekutif di kumpulan CSM, dan kita juga tentunya masih lagi bersama dengan Kamal Afandi Hashim, iaitu aktivis sosial. Baik, saya tertarik Mal, topik kita bangkit semula Sri Muda, dan seruan ini juga sebenarnya harus kita lontarkan kepada semua mangsa banjir yang menghadapi akibat yang cukup terkesan sebenarnya dalam kehidupan mereka. Bangkit semula ini pun sesuatu yang bukan mudah sebenarnya, membina semula satu kehidupan yang mungkin telah kalau kita katakan hancur mungkin agak kasar, tetapi yang telah begitu terancam sebenarnya. Jadi apa yang perlu dilihat sekarang ini, apa yang perlu dilakukan? Saya sedikit terkesan bila pergi tempat situ bila melihat orang yang hanya tinggal cebisan kehidupan, segala apa impian mereka ranap dalam sekelip mata, dan dia tidak ada sandaran di situ. Dan saya lihat juga satu peringkat di mana nama kita bantu tu masa air naik. Bila air dah surut, dah tak ada, kita pun tak bantu. Sedangkan proses selepas itu juga
untuk menjadi lebih sempurna bantuan kita hendaklah membantu mereka membina kembali sistem komuniti di situ. Right? Sebab inilah yang akan menentukan hala tuju dan daya gerak sesuatu komuniti. Kalau kita biarkan macam itu, trauma ni lain. Muncullah di talian-talian 15999 ke wanita jadi boleh telefon bila dia ni befrienders misalnya ya. Tetapi khidmat sokongan psikologi adalah satu bahagian, sementara kita membantu mereka membina kehidupan selepas tragedi itu, ini adalah satu bahagian juga. Ini perlu kan, kita jangan ingat dah selesai, kita dah cuci rumah maka selesai. Tidak, ya, ia berterusan. Kerana kalau kita boleh membangkitkan satu kawasan, contohnya Seri Muda, berjangkitlah pula perkara ini ke Kajang, berjangkit pula di Mentakap, berjangkit pula di Kelantan ya. Maka saya fikir inisiatif yang dibuat oleh CSM dalam bangkit semula Seri Muda itu akan berjaya. Ya, berjaya dari segi bukan kejayaan yang diharap, tetapi pembangunan semula susunan masyarakat itu dapat dilakukan. Budak boleh pergi sekolah, boleh lagi makan apa balik tepi jalan, peniaga kecil gerai, mikro dan makro ekonomi itu akan bergerak dan menjana kembali. Kita ingat lagi masa Covid ya, di kemuncaknya, duit ada tapi tak boleh keluar. Yang satu lagi tak ada duit, nak keluar pun tak boleh. Jadi ekonomi itu stuck di sini. Jadi kalau ada permintaan dan penawaran, maka kita akan ada satu keluk ekonomi yang baik. Tetapi kalau dia menjadi statik, orang nak beli pun dia nak beli buat apa? Dia kata kan, dia tak ada upaya. Maka kegiatan tadi, unjuran kita yang kata kenaikan 2% misalnya, dah jadi susut. Jadi benda inilah penting untuk kita membangkitkan kembali komuniti yang terjejas oleh sebab banjir. Ketika Walter memandu kereta memasuki ialah untuk balik ke rumah barangkali ataupun untuk ke pejabat, memasuki kawasan Taman Seri Muda, melihat kemusnahan yang dialami oleh penduduk-penduduk yang terlibat dalam bencana banjir, rumah yang mungkin hampir ataupun totally musnah, kereta-kereta yang rosak, tersadai di tepi jalan dan sebagainya. Apa yang anda rasakan? Boleh rasakan sedih dan susah hati saya nampak. Penduduk Seri Muda selepas kita pandemik, lepas tu tak sampai 1 bulan kita kena menghadapi ini banjir. So ini akan terjadikan ini ekonomi punya impact. Jadi kan kita pun kena fikir, apabila dia tak ada itu pendapatan ataupun tak mampu pergi bekerja, ataupun bahagian sana dia itu perniagaan langsung tak boleh jalan, jadi kan dia punya income sudah kurang. So jadi kan dia pun akan tersangkut dengan dia punya ekonomi. So jadi kan bagi saya pihak CSM, kita akan fikir apa macam kita boleh selalu upaya mantu dia secepat mungkin bagi kita punya komuniti berpulih balik super biasa. So jadikan kita pun tak kisah tenaga, tak kisah barang, tak kisah kewangan, kita selalu upaya pergi membantukan kawasan area Seri Muda supaya dia boleh hidup balik super biasa. Ini saya punya itu saya punya itu impian. Kerajaan memberi bantuan RM1,000 untuk mereka yang menjadi mangsa bencana banjir ini. Kerajaan negeri juga saya difahamkan juga memang memberi bantuan. Tapi apakah jumlah itu sebenarnya mencukupi untuk membina semula kehidupan mereka? Ini memang betul satu soalan yang bagus. Memang bagi satu rumah RM1,000 untuk membina balik satu rumah memang tak cukup. Jadi kan kita pun sudah tengah kita fikirkan, memang RM1,000 government bagi, kerajaan bagi tak cukup. Jadi kan kita pun sudah bekerjasama dengan beberapa jerama, cat dengan itu barang etika, kita bincang dengan kirang. Apa macam kita boleh bagi satu perkulangan atau offer bagi itu penduduk-penduduk kat Seri Muda untuk dapat satu harga yang lumayan.
supaya dia boleh ringankan dia punya beban. Salah satu yang kami tengah buat ini. Sesuatu yang penting juga Kamal sebenarnya. Banyak juga kawasan-kawasan yang terkena dengan bencana banjir. Ini adalah kawasan-kawasan yang tidak dijangkakan. Dan pelbagai pihak memberi pelbagai pandangan. Ada yang mengatakan inilah sesuatu yang harus kita terima disebabkan oleh proses pembangunan yang tidak terancang dan sebagainya. Pandangan anda dalam isu seperti ini? 50 tahun dulu kita boleh cacat rumah kat mana saja. Tidak ada pasal lestari alam sekitar, tidak ada perancangan perlu mengikut itu dan ini. Tetapi selepas itu dalam zaman pembangunan Malaysia ada beberapa syarat perparitan yang perlu diikuti. Perancangan bandar. Jadi semua ni tersusun. Cuma kita harus ingat semasa kejadian yang ini jumlah air yang turun sama banyak dengan air pasang dan tidak ada laluan. Kenapa jadi macam ini? Salah satu yang kita tidak mahu sebut atau enggan sebut ialah kita suka buang sampah dalam sungai. Itu tabiat kita. Dan akhirnya menyumbang kepada aliran arus yang rendah sehingga air lambat keluar. Ini juga kita harus lihat. Kita harus menerima hakikatnya. Takkan kita nak salahkan orang yang bersihkan sampah tu dia tak bersihkan. Betul? Walter? Ini salah satu Cik Kamal yang cakap ini memang betul. That's why saya harapkan selepas ini kali ini itu bencana, semua orang dapat tahu untuk macam mana untuk mencintakan itu alam sekitar. Okay? Sebab ini bencana memang berasal daripada sampah yang tersangkut dalam itu sungai. So jadikan bagi saya kalau boleh, bukannya satu orang yang menjalankan pelayanan saja, semua orang kena bersama-sama. Sometimes kita kena terima hakikat Walter. Pembangunan adalah sesuatu yang diperlukan oleh rakyat. Kadang-kadang pembangunan juga digunakan oleh sesuatu parti politik itu dalam usaha untuk mendapat the so-called political mileage. Tetapi kadang-kadang pembangunan yang tidak dirancang itu juga mengakibatkan berlaku seperti apa memang yang berlaku sebenarnya. Jadi apakah nasihat anda juga ataupun pandangan anda dalam isu ini? So kita harapkan perniagaan ataupun pembinaan developer sebelum kami untuk mengambil keuntungan kita kena fikirkan rakyat dahulu. Itu paling penting. Dan pihak kerajaan tempatan pun kena ambil satu tanggungjawab yang baik untuk menjagakan setiap development untuk itu kawasan. Okey, atas permintaan Kamal Afandi kita akan berehat. Jadi kalau tidak jadi masalah, kita berehat dulu buat seketika. Kita memberi ruang dan juga peluang kepada Kamal to release his problem. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami. Kembali semula ke Ruang Bicara Bernama TV. Berehat dulu. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga bukanlah mudah. Apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ini, segalanya menjadi bertambah susah. Saya mesti terus gagahkan diri, mencari jalan untuk keluar dari belenggu kesempitan ini. Rumah Ikram Keluarga Malaysia ini menjadi teduhan kepada keluarga Malaysia yang kehilangan dan kekurangan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Alhamdulillah, kami bersyukur. Inilah aspirasi keluarga Malaysia kami di KPKT. Di manapun kita berada, Malaysia adalah kita. Kitalah yang mencorak kanvas besar keluarga ini. Bersama-sama, kita jaga
keluarga Malaysia kita. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Alhamdulillah, Kamal pun dah pulih seperti sedia kala. Okey, sesuatu yang penting juga sebenarnya, Walter, nak dapatkan pandangan anda sebelum saya dapatkan pandangan daripada saudara Kamal sendirilah. Yang membimbangkan juga selalunya ialah bencana banjir itu berlaku dan kita tahu apa yang telah pun berlaku sebenarnya. Tetapi selepas bencana banjir itu, yang membimbangkan kita ialah penularan penyakit-penyakit yang mungkin tidak dijangkakan. Jadi apa pandangan Walter dalam isu ini dan apa CSM ingin lakukan dalam usaha untuk membantu mengatasi masalah ini? Okey, terima kasih saudara. Okey, so bagi saya nampak selepas ini banjir, akan menjangkitkan berbagai penyakit. Betul. Okey, saya paling takut ialah itu COVID-19. Okey, so jadikan ini salah satu yang penyakit yang susah mau kontrol. Jadikan pihak kami CSM pun swastadiakan berbagai PPE produk. Okey, untuk bagikan penduduk dekat sini mula. Kami pun swastadiakan 5,000 beg. Okey, untuk membantukan rakyat sini muda. Okey, serupa mask, disinfectant, sanitizer. Okey, supaya ini penyakit tak menjangkakan. Okey, so jadikan bagi saya selepas ini banjir, pihak kami akan bekerjasama dengan anggota-anggota NGO, apa macam kita untuk menyampaikan ini PPE item bagi kita punya rakyat sini muda, supaya dia dapat dalam keadaan yang sihat dan selamat. Itu paling penting. Ini menarik sebenarnya Kamal, kalau terdengar dengan apa yang ingin disumbangkan oleh CSM, dan ini juga sebenarnya yang kita harapkan, kerana kalau kita ikuti perkembangan terkini sebenarnya mereka yang menerima bantuan itu kadang-kadang barang-barang keperluan yang diberi itu sudah tidak diperlukan lagi. Ya, betul. Macam pakaian misalnya, banyak yang terpaksa dibuang dan sebagainya, tetapi mereka memerlukan sesuatu yang mungkin jauh lebih penting untuk membolehkan mereka bangkit semula menghadapi kehidupan yang penuh cabaran ini. Tepat sekali. Saya fikir saiz kalau ikut 5,000 orang dengan apa yang nak dibagi tadi tu, saya fikir saiznya lebih 1 juta. Lebih. Apa yang boleh saya katakan tu kan. Pasal itulah keperluannya. Ada orang yang boleh bagi perabot, ialah dia nak pakai tak apa. Tetapi barang-barang yang besar ni susah juga kita nak bagi tapi produk untuk kesihatan mereka, bagi mengelak penularan wabak, ini adalah satu yang lebih praktikal. Even kalau saya yang tak tinggal sini, kawasan tu, kalau saya nak dapatkan, itulah barang-barang yang kita nak bagi sebagai contoh. Kita masih lagi di dalam COVID-19. Jadi rumah pun, rumah nak cuci basmi kuman, tetapi kita juga perlu berhati-hati sebab dead animals ini ada penyakit-penyakit yang boleh berjangkit, wabak. Kalau jadi wabak di situ satu kawasan lagi susah. Minta maaf cakap, itu dah ranap, lepas ranap rabak, lepas rabak wabak pula. Ada macam mana ceritanya. Jadi bantuan yang diberi hendaklah yang relevan dengan satu-satu tempat itu. Katalah di kawasan perbandaran atau suburban, mereka memerlukan PPE, itulah dia. Kalau misalnya apa yang dibuat oleh CSM tadi untuk surau memerlukan, itulah dia. Kalau kita pergi balik-balik benda yang sama, kita bagi sabun, ramai-ramai rumah orang ni penuh sabun dah. Benda lain kita tak bagi. Jadi pemikiran itu hendaklah melihat bagaimana sumbangan yang kita bagi ini akan mempertingkat dan membina kehidupan mereka selepas itu. Sebab sempurnanya bila dia dapat berdiri semula.
Sekarang ni dia tengah terjelepuk, kan, baru nak bertatih. Kalau kita melepaskan tangan, kita tak bantu, kita tak contohi apa yang dilakukan oleh CSM, kita tidak mendapat inspirasi dari apa yang mereka telah lakukan ini, maka kita sebenarnya menambah beban kepada orang yang terkesan dan terjejas. Terjelepuk. Saya suka istilah yang Kamal gunakan. Ramai juga yang terjelepuk sekarang ini disebabkan oleh kenderaan kereta, motor yang rosak dan sebagainya akibat daripada bencana banjir ini. Apa yang boleh dibantu sebenarnya dari aspek mana? Kalau kenderaan yang tenggelam ni, yang jadi submarine ni memang banyak lah, kan? Juga ada yang boleh diselamatkan sebab tempatnya agak tinggi, tapi tenggelam jugalah, ya. Cumanya mereka ni memerlukan pengangkutan, kan? Dia nak pergi ke tempat kerja, dia nak balik, ini terjejas. Ada orang yang hilang pekerjaan sebab dia terjejas dengan banjir, kenderaan pun tak ada. Jadi sebagai majikan yang concern, kalau boleh semua majikan jadi macam CSM lah, kan? You jaga staff you jaga pelanggan you macam family, ya, betul. Itu lebih baik. Ini ada 3 hari lepas ada orang beritahu saya, dia kata dia kena berhentikan kerja padahal dia terjejas di banjir, dan dia tak ada motor nak pergi kerja. So macam mana keadaannya, kan? Kalau anda mendapat majikan yang ada ihsan, kemanusiaan, ia tidak menjadi masalah. Tapi bagi kita, kalau ada perkhidmatan bas itu, pengangkutan itu dipercekapkan lagi. Kalau dulu kita hantar satu train, ya, kita ada 2 pilihan, frekuensinya kita tambah, kan? Ataupun kita tambah gerabaknya. Maka ini akan membantu untuk mereka pergi kerja. Barangkali dulu 2 orang naik, tapi sekarang dia dah ada kenderaan dan 4 orang nak naik train, tapi train hanya ada untuk 2 orang. Jadi kalau kita tingkatkan frekuensi, maka mereka pun dapatlah pergi bekerja. Tapi possible tak, Kamal, kalau kita cadangkan, barangkali Walter juga boleh kongsi pandangan, syarikat-syarikat kereta nasional seperti Proton dan sebagainya, dan juga bengkel-bengkel membaiki kereta dan sebagainya juga boleh memainkan peranan sebenarnya untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini yang mana kereta mereka rosak dan tenggelam dan sebagainya. Saya ada beberapa polisi insurans di mana kereta ganti boleh didapati. Tetapi dengan jumlah ribuan, ribuan yang terjejas, ia adalah satu yang sukar dilakukan. Cuma fikiran saya bila Syarul kata itu ialah kepada mereka insurans third party. Saya ada juga kawan, ya, yang beli kereta tunai dan kereta tersangkut dalam ni. Jadi macam mana dengan dia? Dia tak dapat apa-apa. Siapa nak bantu, kan? Inilah yang barangkali pengeluar kereta tadi boleh mengadakan servis khas pembersihan dan pencucian, ya. Jangan cakap alat ganti lah. Tolong ini, tolong ini. Dan barangkali wakil-wakil rakyat kita juga boleh memberikan perkhidmatan mereka. Kalau ada car wash tu, ya, adopt that car wash supaya orang boleh datang cuci kereta, cuci apa semua. Itu lebih baiklah daripada kita pergi kat dalam tu, ya, kemudian bagi kotak, bagi apa, ya. Ada. Jadi perkhidmatan perlu, essential service semasa banjir ini adalah sangat berbeza. Dan sebab itu sementara orang lain dah pergi kat sana, kita pergi kat bengkel pula, yang mana ada kemahiran tu, malam dia buat part time, dia buat, ya. Ini bantuan-bantuan. Dan kalau saya tak silap, syarikat you juga ada apa ni, fix for you, working punya ni, dia buat. So kita pun ada satu anggota, satu division, CSM fix for you. Kita pun akan door to door pergi tolong serviskan itu rumah yang tak mampu, untuk dipaikan dia punya wiring. Sebab apalagi lepas banjir, semua wiring memang suatu tak boleh guna. That's why kita pun akan tahu ada yang tak mampu, tak ada wang langsung untuk pergi mengupakan wireman untuk dipaikan balik dia punya itu electrical. So kami punya team sudah sediakan untuk pergi bantu dia untuk pulihkan, free. Pulihkan balik dia punya itu electrical. Kalau tak ada elektrik, sekarang tak boleh hidup. Dengan tu kereta, kita pun sediakan itu vacuum, steamer, untuk bantukan dia, pinjamkan untuk dia, supaya dia boleh guna, tanpa kos, tak payah risau, boleh bikin sendiri.
Mungkin dia terawang pergi ke workshop. Okey, boleh bikin sendiri. Kita pinjamkan. Kalau kita lihat daripada gambar yang lebih besar, Walter, ya, tadi pun kita sembang-sembang sebenarnya. Mungkin daripada apa yang berlaku, ialah bencana banjir bukan baru sebenarnya. Kita pernah mengalami banjir yang teruk 2014 sebagai satu contoh. Kemudian 19 berapa? 55. Pun kita menghadapi banjir yang begitu teruk, dan hari ini pun kita difahamkan bahawa Kelantan juga sudah mula dilanda oleh banjir, air sudah pun semakin naik. Di Kuantan juga pun ada ribut yang berlaku di sebelah petang tadi. Jadi ini tanda-tanda menunjukkan bahawa bencana banjir ini akan berlarutan mungkin sehingga penghujung ataupun awal tahun hadapan. Jadi penyatuan rakyat Malaysia itu perlu sebenarnya. Semua pihak harus bersatu padu lah. Ini masa dan ketikanya. Kita tunjukkan semangat perpaduan kita. Kita tunjukkan semangat satu Malaysia kita. Kalau dulu kita gunakan satu Malaysia, sekarang semangat keluarga satu Malaysia untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini. Pandangan Walter. Okey, bagi saya sekarang kami pun tak kisahkan apa, tak kisah bangsa. Kami ya sekeluarga. Okey, sedaya upaya kami boleh tolong, kami akan pergi tolongkan. Okey, diorang untuk memulihkan diorang punya tempat tinggal paling penting itu. Okey, dengan tempat makan. Itu paling penting. Betul. So jadi kan apabila diorang sudah dapat hidup, dapat makan, dapat tidur, okey. So jadikan diorang sudah dapat pergi ke kerja. Okey, so jadikan ekonomi lama-lama akan berpulih balik. Saya dah takut dengan ini bahagian. Okey, yang nyawa manusia paling penting. Kita mesti mau selamat dulu. Okey, terutama di bidang kesihatan. So jadikan saya mengharapkan semua orang boleh bersatu. Okey, supaya tak kisah keluarkan wang, tak kisah keluarkan barangan. Okey, tenaga pun kita bersama-sama pergi membantu tempat banjir. Tak kisah Sidi Muda, Hulu Langat, Kuantan, Pahang. Okey, kita pun boleh nampak Maya Sukarelawan. Okey, pun tak kisah keluar berapa wang. Okey, pergi beri alat-alat. Okey, kita pun bagi orang tahu. Kita pun akan support you juga, bagi diskaun. You datang beri saja, kita bagi diskaun. Okey, supaya you ringankan dia punya beban. So dia pergi bantukan itu tempat-tempat banjir. Okey, yang penting kita boleh cepat pulihkan balik. Itu yang ingin kita capai. Kita tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi masa di ruang bicara ini. Kita di penghujung sebenarnya, Kamal. Seruan dan juga apa yang bermain dalam hati kecil anda sekarang ini yang mungkin ingin anda lontarkan bukan saja kepada mangsa banjir tetapi kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Kepada bangsa-bangsa banjir, sebenarnya masih ramai lagi yang bersedia membantu anda. Jadi anda tidak kesorangan. Hari yang saya berada di sana pun saya tak nampak Melayu, Cina, India. Yang saya nampak satu bangsa. Saya tidak nampak Sabah, Sarawak, Semenanjung. Yang saya nampak satu negara. Jadi kalau kita boleh, kita hanya menunggu tragedi saja untuk menjadi satu keluarga Malaysia, lebih mulia atau molek kalau kita dapat lanjutkan selepas itu. Keduanya, pada pihak yang mengambil kesempatan semasa orang lain ditimpa tragedi, berdoalah supaya anda pula tidak ditimpa bencana, pasal dia suka bila ada orang lain kena ni dah peluang dia untuk menonjol apa semua. Saya bukan hero, ramai lagi rakyat Malaysia yang menjadi hero yang ke depan yang membantu. Kebetulan saya juga memainkan peranan seperti orang lain. Ketiga, saya saran, ujar, rayu barangkali perkataan yang tepat supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet mempertimbangkan cadangan untuk memberi pelepasan cukai pendapatan syarikat atas barang-barang juga yang mereka beli untuk membina kembali satu-satu kawasan. Dan yang terakhir, inilah bukti testimoni bahawa cubit peha kiri, peha kanan terasa. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya consumer, tapi mereka ahli perniagaan dan bagi dia mereka sebahagian daripada komuniti. Dia bukan eksklusif tetapi inklusif dalam satu komuniti, dan inilah
perpaduan yang kita hasratkan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Kamal Afandi Hashim dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Walter Lee Wee Siong kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan kita harap Mal banyak lagi syarikat-syarikat Saya salute seperti CSM ini. Saya salute. Yeah, we have to salute and we have to say kita bangga sebenarnya dengan apa yang anda lakukan, dan Walter, kita percaya bahawa tentunya ada sesuatu yang baik sebenarnya selepas ini, walaupun sekarang ini terpaksa berkorban wang ringgit dan sebagainya untuk membantu mangsa banjir, tetapi saya yakin dan percaya bahawa akan ada balasan yang lebih cemerlang, yang lebih gemilang yang akan dinikmati oleh Walter dan rakan-rakan di CSM. Jadi teruskan apa yang anda lakukan dan kita harap ianya akan menghasilkan sesuatu yang positif, bukan saja kepada mangsa-mangsa banjir, tetapi yang lebih penting lagi kepada negara secara keseluruhannya. Jadi terima kasih banyak-banyak, dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, terutamanya dalam suasana kita menghadapi musibah banjir ini. Dan selalu ingat pesanan kami di ruang bicara ini. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.